Boleh doktor. Boleh doktor. Saya punya komputer Boleh, tadi. doktor. Sekejap, I'm so sorry. I cuba masuk sekali lagi ya. Tunggu sekejap ya pelajar. I tunjukkan slide sekali lagi. Pelajar boleh nampak slide pelajar? Nampak doktor. Boleh. Nampak doktor. Okay. Alright. Okay ya, di sini saya jelaskan satu lagi teori ya, please take notes ya. Anda boleh gunakan mana teori yang sesuai untuk tugasan kumpulan dan juga bila saya berikan tugasan individu nanti, you boleh carilah contoh-contoh teori ni saya berikan supaya mudah untuk anda pilih lah ya. Untuk exam juga anda perlu menjawab berasaskan teori-teori yang diberi ya, ataupun anda fikirlah teori apa yang sesuai. Okey, sikit lagi ya, kita gunakan masa sikit lagi. Okey, cuba lihat di sini, semuanya ni nanti saya akan masukkan dalam kita punya My Guru ya. Okey, having hers ya, ingat having hers. Okey, having hers, cuba lihat di sini sedikit pengenalan, you boleh baca, saya besarkan. Saya nak you baca, nanti saya akan ulang lagi sikit lah tentang having hers ini ya. Boleh nampak I hope you can see. Ini satu teori yang penting ya pelajar, please take notes ya. Okey, ini dikatakan bahawa perkembangan kanak-kanak ya amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Saya dah kata hari itu ya, bermula daripada bayi dan pergi pada awal kanak-kanak, pertengahan, akhir, awal remaja hingga akhir remaja, semuanya dipengaruhi oleh persekitaran. Persekitaran ni kalau bayi dah tentulah family lah, family dia ya. Kanak-kanak pun family sehinggalah dia pergi ke sekolah, persekitaran sudah semakin meluas, persekitarannya ada persekitaran masyarakat dan juga persekitaran sekolah. Kalau dia dijaga oleh ibu angkat ke parents angkatnya, persekitaran parents angkat itu yang akan mempengaruhinya ya. Okey, cuba lihat di sini. Selain pada persekitaran menurut having hers faktor biologi, sosial dan psikologi juga mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Dan ingat ya pelajar, having hers ini memperkenalkan konsep tugas-tugas. Tugas-tugas maksudnya tugas-tugas perkembangan ni diikut tahap umur ya pelajar. Okey, di sini apa yang dikonklusionkan? Okey, sekiranya dia telah mencapai tugas pada tahap umur tersebut, individu tersebut dianggap berjaya lah dan dia tidak gagal lah, dah tentulah dia berasa satu kepuasan, kegembiraan di situ. Dan sekiranya pada peringkat umur tersebut dia tidak melaksanakan tugas yang sepatutnya berada pada tahap umur tersebut, ni yang dikatakan berlakulah satu kesedihan dan kesusahan ya. Okey, ni peringkat-peringkatnya. Tajuk ni saya akan lanjutkan lagi untuk penjelasan saya hanya minta anda baca bila saya uploadkan nanti ya. Cuba lihat di sini. Okey, dia kata lahir hingga 2 tahun. Pada peringkat ini, apa yang berlaku, bayi ke kanak-kanak, hubungan kasih sayangnya dengan family, dengan adik-beradik begitu rapatlah. Sebab itu sajalah dunia yang dia ada kan. Dia belum pergi ke sekolah, belum pergi ke taska. Okey, sistem dia dan fungsi motor berangsur matang. Okey, membolehkan mereka mencapai tugas perkembangan, ini salah ya, seperti makan, minum, kawalan tandas dan bercakap. Mencapai tugas perkembangan berjalan, maksudnya pada peringkat umur ini mereka dah mula berjalan ya. Pada umur, ni bukan 9 tahun ni. Bukan 9 tahun di sini, daripada lahir kat sini. Daripada lahir, kita silap kat sini. Okay, nanti saya betulkan ya. Pada umur, mana tadi dia dah mula berjalan, pada umur 1 tahun setengah dia sudah mula berjalan ya. Pada umur 5 bulan, bayi bersedia untuk makan makanan
pejal pada umur 20 hingga 24 bulan. Kalau 1 bulan, 12, 24 bulan ni umur dia 2 tahun lah. Kanak-kanak berupaya untuk menyambung perkataan menjadi suku kata. Okey, jadi di sini kalau anda lihat pada peringkat awal ini, bayi dan kanak-kanak lahir hingga 2 tahun kat sini mereka mula berjalan. Okey, tugas perkembangan berjalan. Okey, lepas tu mereka mula makan makanan pejal bila mereka berumur 5 ke 6 bulan, dan bila sudah mencapai dekat-dekat umur 24 bulan iaitu 2 tahun kan, betul berupaya untuk menjambung perkataan menjadi suku kata. Pada mulanya dia boleh sebut apa, nak saja. Lepas tu maybe dia sudah boleh sebut perkataan nak makan. Maybe 1 tahun setengah kalau you tengok adik you, maybe dia kata nak. Nak tu dia dah mula hafal lah perkataan nak. Dad, daddy. Dia sebut yang senang, maybe you mengajar dia perkataan dad, dia sebut dad. Senanglah bagi dia. Kalau you sebut mami, panjang sangat kan? Mami, 2. So dia lebih mudah untuk menyebut mak ataupun mam. Okay, daddy lebih mudah untuk dia menyebut dad. Pada peringkat umur 1 tahun 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun 6 bulan. Tapi bila dia sudah berumur meningkat 2 tahun, 2 tahun 24 bulan, dia sudah mula menambah suku katanya. Macam saya kata tadi, nak makan. Okey, jadi tolong jangan mengajar anak-anak ini bercakap dengan menggunakan bahasa kanak-kanak ya. Kerana kalau anda banyak sangat menggunakan bahasa kanak-kanak, mereka juga akan terikut nanti. Gunakanlah perkembangan bahasa yang bakulah, yang sesuai seperti mana yang anda sedang bercakap sekarang ya. Okey, jadi di sini ingat ya, apa yang dia kata tugas kat situ adalah bukan dia menjalankan tugas, tidak. Maksudnya pada peringkat umur itu, itulah yang berlaku pada diri dia. Jadi kita tak boleh skip. Dia akan berjalan, dia akan mula berlari-lari anak dengan berjalan. Kalau dia cepatlah, so ada pelajar, ada kanak-kanak yang dia lebih cepat daripada kanak-kanak lain kan. Dia boleh berjalan dengan lebih laju kan. Okey, pada umur 5 bulan juga dia sudah mula makan makanan pepejal dan umur makanan pejal, dan pada umur meningkat 2 tahun dia sudah mula menyambung perkataan. Jadi yang ini maksudnya setiap individu yang menggelar bayi dan kanak-kanak akan alami ya, akan alami. Sebab itu dikatakan 6 peringkat dalam peringkat perkembangan Ebbinghaus. Walaupun dekat sini dia kata tugas ya, dekat sini dia ada tugas-tugas perkembangan sebenarnya ya. Nampak tak kat sini? Konsep tugas-tugas perkembangan. Okey, jadi perkembangan ini mewakili kanak-kanak ini mengikut peringkat umur. Okey, then dia pergi pada peringkat yang semakin meningkat umurnya 2 hingga 3 tahun, toddlerhood. Nampak tak di sini? Dia sudah mula turun naik tangga. You boleh tengoklah model adik you lah ya. Sebagai model, sudah mula turun naik tangga dengan lebih confident. Duduk atas kursi dengan lebih confident. Dia lebih menyuap makanannya sendiri dengan kurang sedikit bertabur lah di atas meja makan ke, dekat mulutnya ke, kelihatan lebih dia lebih yakin ya untuk masukkan makanan dalam mulutnya. Okey, lepas tu dikatakan di sini boleh berinteraksi dengan orang lain selain daripada family. Kalau pada peringkat umur 1 tahun, maybe dia tak mahu dengan you lah sebab you stranger, dia tak mahu. Tapi bila dia dah meningkat semakin besar, dia sudah boleh berinteraksi dengan maybe dengan aunty dia ke yang dia jarang jumpa, okey, dengan grandmother ke yang dia jarang jumpa, dia sudah boleh menerimalah orang-orang lain ya dalam dia punya interaction tersebut. Lepas itu dia sudah mula menjadikan sesuatu tu sebagai fantasi lah. Kalau you belikan dia ubat gigi yang berbentuk ubat gigi tapi bukan ubat gigi, dia akan meletakkan berus gigi. Berus gigi tu dia rasa that is berus gigi lah. Dia sudah boleh mempraktikkannya walaupun itu sebenarnya bukan berus gigi. Okey, bercakap sendirian dan bermain sendiri serta membayangkan persona mereka dalam situasi. Okey, dan dia sudah ada kawalan ke tandas ya, ke toilet, toilet training dekat sini dengan lebih baik. Kalau tidak, pada peringkat umur 1 hingga 1,5 tahun ke, you lah yang membukakan pampers dia kan. Tapi pada peringkat ini mereka maybe sudah boleh cakap dia nak pergi ke toilet ya. Okey, peringkat prasekolah di sini ibu bapa sudah mula masukkan anak-anaknya ke taska ya.
Nampak tak? Apa yang berlaku dekat sini, sebab itulah Ebbinghaus kata biarlah kanak-kanak ini ikut perkembangan dia. Jangan skip, ya pelajar, jangan di skipkan. Maksudnya pada peringkat itu, itulah yang berlaku pada diri mereka. Okey, 4 hingga 6 tahun, you ada adik-adik perempuan, you boleh lihat bagaimana mereka cuba menirulah. Mereka kalau ibunya rajin memasak, dia akan cubalah, sebab itu ada toys yang direka seperti dapur, seperti pinggan mangkuk kan, supaya kanak-kanak itu mempraktikannya seperti ibunya di dapur. Jadi dia akan cuba meniru maknya sebagai model yang baguslah, mengemas, membasuh dan sebagainya. Lepas tu dia tahu kalau 4 tahun, kalau dia pergi ke taska, dia tahu dia ada orang lain di sebaliknya, di sebelahnya, iaitu adalah rakan dia lah. Dari interaksi di sini, dikatakan di sini, mereka di sinilah mereka belajar ya. Belajar untuk menerima rakan, untuk saling bertukar mainan, bertolak ansur lah pada bila mereka masuk ke taska. Tapi kalau mereka tak masuk ke taska pada 4 hingga 6 tahun ini, dia tunggu masuk sekolah baru masuk, interaksi dengan maybe dengan cousin dia ke, mereka sudah mula menerimalah seseorang itu sebagai rakan lah, sebagai orang lain yang ada lagi orang-orang yang sebaya dengan dia. Jadi ini yang dikatakan menyedari kewujudan orang lain. Sebab anda kena ingat tak semua kanak-kanak ini pergi ke taska ya, ada yang tak pergi hinggalah dia pergi ke sekolah darjah 1 nanti. Okey, di sini 6 hingga 12 tahun dah semakin besar lah kat sini kan. 6 tahun ni peringkat tadika selalunya kan. 7 tahun darjah 1, di sini sudah otot-otot dan tulang-tulangnya semakin berkembang, semakin kuat. Dia sudah mula memegang pen dan sebagainya ya, membaca, menulis, mengira, kognitif juga sudah semakin meningkat. Dan di sini dikatakan di sini mula membentuk sifat-sifat seperti bersih berdikari dan membentuk konsep diri yang positif. Okey, nilai-nilai moral saya dah ajak morality Kohlberg, you still remember, dia sudah mula mematuhi peraturan-peraturan di sekolah Okey, di sini dah meningkat remaja, jangan skip apa yang mereka alami. For example, pada peringkat remaja dia sudah menerima rakan sebayanya, jadi emosinya kat sini ialah kalau remaja tu dah tentulah mereka mencari identiti sendiri dan emosinya juga didapati kurang stabil ya. Okay, you boleh baca dekat situ. Dan peringkat akhir remaja berlakulah di sini kalau kita lihat ya, dia cuba mendapat autonomi keluarga, berusaha untuk membentuk identiti mengikut jantinanya. Dia cuba mematuhi nilai-nilai moral seperti mana yang kita bincang dalam Kohlberg kan. Mereka sudah tahu nilai-nilai post-conventional Dari aspek ekonomi, dia sudah mula memikirkan tentang tanggungjawab dia sebagai anak Satu hari nanti dia nak bekerja, tanggungjawab mencari duit Dan di sini dah mula dewasa, ni peringkat anda lah. Peringkat anda di sini, anda sudah mula memikirkan kerjaya, pasangan hidup di situ profession, dan anda telah mula mengikuti kumpulan-kumpulan sosial yang you rasa sesuai dengan you punya minat, sesuai dengan you punya personality kan, kumpulan sosial yang you ikut kan. Okey, dan akhirnya nampak tak banyak dia bagi sehinggalah umur 60 tahun kat sini dah berkahwin lah kat sini kan. So dah berkahwin, ada ekonomi yang lebih mantap kat sini. Okey, ini di sini dah semakin meningkat usia. Penyesuaian yang sesuai dengan semakin tua dan tenaga yang semakin berkurangan Jadi di sini family perlu backup, anak-anak lah dekat sini perlu memberikan satu sokongan kepada parents mereka lah kat sini, sebab ibu sudah semakin tua, dari segi tenaga nak buat kerja dapur dah agak kurang. Memang ada sekarang 75 tahun pun dia masak lagi sedap daripada you masak kan. Tapi yalah, you pun perlu ingatlah, maybe mereka boleh masak tetapi tenaga mereka tidak tidak you seperti tenaga orang muda lah Mereka masak, lepas tu mereka akan penat, mereka perlu rehat. Tak seperti awak lah, awak boleh masak berapa periuk pun boleh masak sekali kan. Jadi ada perbezaan dekat situ Okey, then peringkat tua 75 tahun kat sini.
Okey, ada yang dikatakan sudah nyanyuk. Nyanyuk di sini sebenarnya kalau 75 tahun, kalau dekat luar negara ada yang masih bekerja lagi. 75 tahun dia tak nyanyuk pun ya. Saya rasa orang muda pun ada yang nyanyuk cepat kan. Dia mengapa tak nyanyuk tu, awak cuba baca buku lah mengapa ada orang yang tidak nyanyuk. Mengapa berlakunya tidak nyanyuk di sini. Kerana dia memberi input kepada otaknya. Okey, maybe dia banyak membaca, dia berzikir, dia baca Quran, dia sentiasa refreshkan ya dia punya kognitif dia, sentiasa di-refreshkan. Bila dia sentiasa refreshkan kognitifnya, memberi seolah-olah macam kita memberi input lah kepada kita punya brain, sebab tu brain kita semakin aktif lah, brain kita tetap aktif ya, tetap aktif kat situ. Sebab tu tak berlakunya nyanyuk ya. Okey, dan di sini, cuba lihat di sini. Okey, dia boleh baca kat situ Okey, saya akan sambung tajuk ini ya. Kita akan tengok macam mana nak aplikasikan having hers ini dalam kehidupan kita seharian lah. Apa peranan guru, apa peranan parents ya terhadap teori having hers ini dalam membentuk emosi, dalam membentuk personality seseorang individu. Okey guys, kalau tak ada apa lagi, sejak saya tutup presentation ni. Boleh belajar, saya akan berikan nota nanti, bila nota tu saya dah kumpulkan, saya akan berikan kepada anda lah. I stop presenting. Okay. Okay, kalau tak ada apa lagi, Robert having hers tadi, tolong baca ya, belajar ya. Baca, ingat ya, tolong senaraikan teori-teori yang dah anda pelajari. Saya ulang sekali lagi, teori kognitif Piaget, teori morality Kohlberg, teori Skinner, apa lagi Erikson, Freud, Maslow, ingat tak? Having hers. Jadi itu salah satu tu mesti akan keluar dalam peperiksaan pentaksiran akhir. Mesti akan keluar. Okey, kita tak tahu teori mana yang akan keluar. Okey, memanglah anda boleh rujuk anda punya seolah-olah macam open book test kan, sebab kita buat dalam bentuk esei, anda boleh rujuk website dan sebagainya, tapi saya tak naklah nanti saya tengok jawapan Nazrin sama je dengan jawapan Amira. Nampak sangat ada perbincangan berlaku kat situ. Saya tengok jawapan Syira sama saja dengan dalam Google. Saya tengok jawapan Chia Hemin ada pula dalam mana-mana jurnal. Jadi, you boleh tengok sebagai rujukan, ulaskan menggunakan you punya bahasa. Sebab panjang muka surat itu kita tak minta sampai 5 muka surat ya. Sedikit saja kita minta, tetapi sangat berertilah jawapan anda. Okey, kalau tak ada apa lagi tomorrow kumpulan berapa tadi? Please ulang, kumpulan berapa? 4 ya? Kumpulan 4. Kumpulan 4 confirm ya. Dan kumpulan lagi satu tu just get ready lah. Kumpulan lain tolong bersedia sebab kita cuba habiskan secepat yang boleh. Saya akan jelaskan kepada anda tentang tugasan individu pula nanti. Okey pelajar, kalau tak ada apa lagi, stay safe. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah hari esok. Okey guys. Thank you, Doktor. Okay, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Selamat berpuasa ya. Okey guys. Thank you, Doktor. Okay, bye everybody. Yes, yes. Take care. Ya, sama-sama. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Ya.